ni boleh menyebabkan kita mudah nak mengingat. Pertama sekali, jika sahabat sudah menetapkan cita-cita dalam diri untuk menjadi seorang pakar ekonomi, maka sahabat-sahabat akan lebih mudah untuk memahami isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi. Contohnya bila buka qadhiyah fiqhiyah mu'asarah, maka sahabat akan dapat dan tajuk ekonomi, perbankan dan sebagainya. Jadi bila sahabat-sahabat memang dah aim dalam diri tu, kita dah aim kita nak jadi pakar ekonomi, maka secara automatik otak sistem saraf kita yang Allah ciptakan dengan penuh keajaiban ni, dia akan automatik tukar kita punya tendensi, kita punya kecenderungan ke arah akademik, dan seterusnya otak kita bila dengar segala benda berkaitan akademik, dia akan mudah masuk dan sebagainya. Dia dipanggil sensitization. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan reward and punishment system. Reward and punishment macam mana? Jika kita ingat reward and punishment ni sejak kecil kita dah ni. Contohnya bila kita pecahkan basuh bunga kat rumah, mak akan buat apa? Marah, mak akan rotan. Betul? Okey, sistem yang sama digunakan dalam otak kita. Sejak kecil kita dah dilatih dengan reward and punishment. Hadiah dan juga hukuman. Okay, bila kita buat benda baik dapat hadiah, bila kita buat benda buruk dapat hukuman. Ini juga akan membantu kita dalam proses peningkatan. Sebab itulah Syekh Azim, Syekh Ngaji Quran, dia bila pelajar dia buat salah ngaji, salah baca, salah banyak kali, dia pukul. Sebab apa? Sebab ini merupakan satu cara untuk menguatkan ingatan kita dalam mengaji Quran itu sendiri. Macam mana bila dia pukul tu, kesalahan tu orang akan ingat sampai dia dah lama pun dia akan ingat lagi. Nampak caranya macam mana bila salah dipukul, dia akan ingat benda tu. Itu sistem reward punishment. Dan sistem ni digunakan sejak daripada zaman dah lama dulu, daripada kita mungkin kecil dan sebelum tu lagi. Di zaman dahulu lagi memang sistem ni manusia walaupun tanpa melalui kajian saintifik, manusia dah dapat kaji, dah dapat secara pengalaman dah dapat benda ni. Okey. So dan ingat tiga benda ni, rehearsal, sensitization dan reward and punishment. Ini akan inilah tiga basic cara macam mana sistem saraf kita menyimpan memori-memori yang yang kita nak simpan lah. Okey. Dan sedikit aja berkaitan dengan Fatrah menghampiri periksaan. Okey, sepatutnya kita study, elok-eloknya adalah study dalam jangka masa yang panjang. Jadi bila jangka masa yang panjang, otak kita mempunyai masa yang lebih untuk menyimpan semua memori yang kita hafal tu. Okey. Jadi bila kita contohnya bila adakan nak periksa dah sebulan nak periksa baru nak study. Ini akan menyebabkan hafalan yang kita buat itu tak berkualiti. Maka bila lepas periksa ni lupa. Lepas periksa lupa. So ini mungkin masalah kita bersama lah. Macam mana kita bila nak periksa baru nak study kan. Jadi sebab itulah masalah dia akan timbul banyak masalah lepas tu. Okey, dan bila kita nak menghampiri periksa ni jangan kita kena membahagian masa dengan sebaiknya. Ada salah seorang nak tengok dia tengah malam nak periksa tu, besok nak periksa, malam tu boleh main game je. Hebat gila. Lepas tu besok tak lulus. Ada sebahagian kita yang tak pandai nak membahagikan masa dengan sebaiknya, dan akhirnya itu akan menyebabkan kita rugi masa depan. Okey? Dan yang seterusnya adalah jika kita ada dapat spot questions ataupun muqarrar, kalau dalam bahasa biasanya muqarrar, gunakan sebaiknya muqarrar tersebut untuk pembahagian masa kita. Contohnya kita ada seminggu sebelum periksa dan muqarrar kita ada 10 tajuk, maka bahagikan tajuk-tajuk itu sebut mengikut hari ataupun tempoh yang sesuai supaya kita dapat habis semua dalam masa yang kita nak. Okey? Dan seterusnya berkaitan dengan penghafalan Al-Quran. Okey, ni asyik bagi berdua je ni. Penghafalan Al-Quran. Okey, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingati bagi orang-orang yang nak mengambil pengajaran. Daripada sini kita dapat satu perkara yang penting, ialah berkaitan dengan sensitization tadi.
Macam mana Allah Ta'ala letakkan bahawa Al-Quran itu mudah untuk diingati bagi orang-orang yang nak mengambil pengajaran daripada dia. Okey, ini adalah sistem sensitization tadi. Macam apa kita meningkatkan sensitivity kita pada Al-Quran itu sendiri. Jadi bila kita dalam Al-Quran, bila kita nak mengambil pengajaran, maka Allah akan mudahkan kita punya ingatan terhadap Al-Quran itu sendiri. Okey, dan seterusnya adalah kita kena ingat hafal Al-Quran, kita bukan hafal untuk peksa. Okey, ini yang tengok sahabat-sahabat Ana lah. Minta maaf saya cakap sahabat-sahabat Ana dia menghafal Al-Quran, tak nak peksa dan tu lah baru nak hafal. Sedangkan muqarrar 2 juzuk, 1 juzuk, 2 juzuk atau 1 juzuk. Bila dah peksa pun nak hafal, apa akan jadi pada Quran tu? Duduk dalam ni tengah-tengah, bunga lah depan doktor. Orang kata apa? Tengah-tengah depan doktor tu. Doktor tanya, sambung ayat ni. Itu selalu berlaku kan? Sebab kita tak nak menghafal Al-Quran sejak daripada awal. Sedangkan Al-Quran, kita Azhar suruh menghafal Al-Quran bukan untuk kita menghafal saja untuk peksa, tapi untuk digunakan dalam kehidupan seharian kita. Dan hafalan Al-Quran, kalau kita lupa berdosa, betul atau tak? Sebab itulah kita kalau boleh lepas ini, kita menghafal Al-Quran mulakan daripada awal tahun. Contohnya kalau juzuk Muqarrar tahun ini juzuk 1, daripada awal tahun ini kita dah boleh hafal juzuk 1, supaya kita punya hafalan itu semakin lancar dan kita tak lupa sebab peksa. Itu penting supaya penting lah untuk ingatan kita. Dan seterusnya ada teknik berkaitan sedikit teknik menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran ni hafal Al-Quran dia mudah dia sebenarnya, tetapi nak mengingat kembali itu lebih susah. Mengulang dan sebagainya. Baik itu di Mahat Hafiz, kalau di Mahat Hafiz, kebanyakan Mahat Hafiz dia akan letakkan satu hari itu mengulang lebih banyak daripada menghafal. Hafalan baru mungkin satu makhraj atau satu muka, selebihnya adalah mengulang sepanjang hari. Supaya ingatan yang kita simpan itu betul-betul lekat dalam otak kita. Okey. Dan sistem pengulangan ini juga, sistem yang anda sebut awal tadi adalah berkaitan dengan rehearsal. Macam mana memori jangka pendek kita boleh tukar pada jangka pertengahan dan seterusnya memori jangka panjang. Ini adalah sistem pengulangan. Salah satu sistem macam mana kita nak menjadikan memori yang kita ada sebagai memori jangka panjang. Okey. Okey, yang pertama berkaitan teknik menghafal Al-Quran. Yang pertama, kita tetapkan satu waktu dan satu jangka panjang ayat yang mana kita nak baca. Contohnya, dalam waktu sejam aku nak hafal sebanyak satu muka surat Al-Rahmani contohnya. Okey, tetapkan ini dulu. Okey, yang pertama. Yang keduanya, kita mengulang bacaan kita sehingga lancar. Maksudnya rehearsal, macam seperti rehearsal, ulang bacaan itu sehingga kita rasa lancar di bibir. Okey. Ulang macam mana? Ulanglah baca daripada awal sampai habis. Apa yang kita hafal. Okey, dah habis ulang lagi sampai rasa lancar pada bibir. Okey, yang ketiga, selepas kita ulang, kita singkatkan ayat tersebut ikut pada mana mudah untuk kita hafal. Contohnya ayat dalikan kita bulan raiba fi. Kita pendekkan dalikan kita bulan raiba fi bulan lil muttaqin. Okey, kan ayat itu panjang, kita pendekkan jadi separuh ataupun 1/3. Ikut pada kesesuaian pada apa yang kita senang ingat untuk kita mudah menghafal. Okey, dan yang keempat, hafal lagi by rehearsal. Melalui pengulangan kita hafal. So pengulangan ini memang satu teknik yang paling berkesan untuk menjadikan memori yang kita ada daripada memori yang sekadar ingatan jangka pendek kepada satu yang ada jangka panjang. Sebab itulah sahabat, kalau sahabat sejak daripada kecil kisah sahabat dah menghafal surah, mungkin surah lazim, surah Al-Duha ke bawah sebagainya, sampai sekarang kalau dah sebulan tak baca surah lazim pun masih boleh hafal, masih boleh baca lagi, betul tak? Ini adalah hasil daripada teknik pengulangan. Okay, kita dalam surah lazim itu selalu diulang dengar, diulang baca. Jadi itu adalah hasil daripada teknik pengulangan yang kita buat. Okey, dan kemudian bila selesai hafal satu ayat, sambung mula balik daripada atas, daripada permulaan ayat tadi. Permulaan ayat sampai ke tempat kita hafal, baru pakai ingatan supaya kita tak lupa apa yang kita hafal tadi.
Sebab kita bila kita mengulang tu, dia hanya akan masuk pada intermediate term. Untuk memasukkan kepada long term memory, kita kena ulang lagi, lebih banyak ulang. Mungkin ulangan itu memakan masa selama 1 jam, ataupun mungkin lebih lagi daripada 1 jam, bergantung pada kepantasan minda kita, kecerdikan kita, ataupun kekuatan ingatan yang Allah Ta'ala bagi kita. Okey, dan last kali adalah bila kita dah hafal daripada awal sampai habis, maka kita ulang ni, menggunakan ingatan kita sampai kita lancar betul-betul, sampai tak ada salah lah untuk kita menghafal Al-Quran tersebut. Okey. Dan begitu juga selepas periksa, jangan sentuh tinggal buku. Ana selalu tengok kelemahan kita orang Malaysia bila lepas periksa, orang Malaysia terus enjoy terus tak buka buku. Kita tinggal sampai dah naik sen baru-barulah buka balik buku. Betul tak? Selalu tak berlaku. Ini kelemahan kita juga. Macam mana kita tak perlu mulazamah dengan ilmu. Sedangkan ilmu bukan untuk untuk periksa, tapi ilmu ni untuk sepanjang hidup kita. Selalu kita silap tentang ni. Okey, dan akhir sekali adalah berkaitan dengan teknik motivasi diri. Okey, teknik motivasi diri. Yang pertama adalah kita tadi yang sebut, memori kita memori kita akan mudah untuk mengingat sekiranya kita ada satu sistem yang panggil reward and punishment, sistem hadiah dan juga sistem hadiah dan juga hukuman. Jadi motivasi diri, satunya kita ada satu sistem reward, iaitu sistem yang mana jika kita berjaya, wah bagusnya, contohnya kita berjaya, kita dapat satu hadiah. Hadiah mungkin apa yang kita rasa suka dengan benda tu. Mungkin bukan satu benda yang bentuk material, tapi satu benda yang bentuk penghargaan ataupun kita rasa seronok. Mungkin bukan benda yang bentuk material. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan punishment, iaitu faktor tolakan untuk kita gagal daripada kita gagal. Maksudnya macam mana? Jika kita gagal, apa kesannya? Gini sebagainya. Jika kita gagal, nanti orang akan kata kita apa? Orang kata kita bodoh. Itulah contohnya. Kasar sikit Okey. So pertama sekali, macam mana kita nak mengaplikasikan sistem reward and punishment ni dalam memotivasikan diri kita untuk menghadapi periksaan. Yang pertama, kita kena ada perancangan diri sendiri daripada perancangan kehidupan. Okey, pertama sekali target kita sekarang tahun 3, kita nak habis tahun berapa? Kalau pelajar perubatan nak habis dia akan 6 tahun. Jadi dia akan habis dalam tahun 2013, 2014. Sesitu dia akan habis. Okey, kita letakkan satu target dalam diri kita nak habis pada tahun sekian. Jadi dengan itu kita akan lebih memfokuskan usaha kita ke arah untuk mencapai target tersebut. Berbanding kalau kita tak ada target, kalau habis tahun berapa ni? Entah, agaknya dalam 10 tahun kot. Bila duduk sini 10 tahun jangan lama-lama sangat, bahaya. Okey, seterusnya kemudian kita tanya balik soalan kedua kepada diri kita. Selepas kita habis belajar, apa yang kita nak ajar pada diri kita? Okey, ada sebahagian orang dia selepas habis belajar dia dah target. Okey, aku nak kena pandai bahasa Arab, aku nak kena pandai Al-Quran, aku nak kena mahir berkomunikasi dengan makhluk kita belajar agama. Mahir berkomunikasi dengan makhluk kita, dan kena ada sanad sekian, kitab sekian, itu sebagainya. Okey, letakkan target tersebut sebagai satu benda yang jika kita capai, kita akan rasa puas hati. Itu yang kita itulah yang dipanggil sistem reward. Okey, macam mana bila kita capai satu benda, kita akan rasa puas hati. Satu. Okey, dan kita juga kena gariskan macam tadi. Okey, sebelum tu nak tanya, siapa di sini yang dah meletakkan satu cita-cita secara spesifiknya, cita-cita dia selepas dia habis belajar nak kerja sebagai apa? Ada tak? Cuba angkat tangan. Macam masing-masing tak jelas dengan hala tuju masing-masing ni dia. Okey. Okay. Kita kena letakkan satu hala tuju dalam diri kita. Contohnya, belajar perubatan, bila dia sejak daripada awal belajar lagi, dia dah bersedia untuk jadi seorang, contohnya pakar bedah. Okay, bila dia nak jadi pakar bedah, secara automatiknya otak kita akan stimulate pada semua sel saraf kita untuk menghasilkan tendensi, menghasilkan kecenderungan ke arah pembedahan tersebut.
Sebab itulah orang-orang yang dah bercita-cita tinggi untuk jadi pakar bedah, dia secara automatiknya dia akan mudah mengingat. Satunya berkaitan dengan subjek anatomi, dan subjek yang berkaitan dengan struktur badan, sebab dia akan membedah berkaitan dengan struktur badan. Dan yang kedua, dia akan ingat berkaitan subjek patologi. Macam mana secara mata kasar kita boleh tengok apa penyakit kenal penyakit ni. Bila organ ni macam ni ada penyakit apa. Itu akan memudahkan apa kita punya ingatan sebagainya. Itu dia panggil sensitization. Okey, dan juga last sekali adalah ni selalunya ikhwan yang akan lebih sensitif ni. Tanya diri kita, bila kita nak kahwin sebenarnya? Tanya diri kita nak kahwin sebenarnya. Sebab ada orang dia termotivasi dengan melalui pertunangan dia contohnya. Bila tunang dia cakap, okey bang, lagi 2 tahun nak kita kahwin ni, lagi 2 tahun nak bagi belajar kita kahwin ni. Ini tunang dia cakap. Okey. Bila keadaan macam tu, secara automatiknya diri kita akan termotivasi untuk mempercepatkan pengajian kita supaya kita dapat kahwin cepat. Betul atau tak? Betul. Dan betul eh? Okey, dan satu lagi, bila kita dah target, bila nak kahwin, jika sekiranya benda itu tak tercapai, kita akan fikir dia punya consequence, iaitu sistem punishment. Maksudnya macam mana? Bila kita tak, contohnya tak habis dalam masa 2 tahun, okey, lepas tu tunang kita mesti marah dengan kita, betul? Tunang kita tarik muka. Kemudian kalau ada lebih kisah yang betul lagi, tunang tu minta putus sebab lambat sangat, tak tahan kata dia. Okey, so itu sistem reward and punishment yang kita okey, dan seterusnya tanya dulu soalan pada diri kita, apa akan jadi pada diri kita bila kita gagal. Okey, bagi pelajar medik, selalunya mereka ada beasiswa. Jadi bila mereka gagal, secara automatik beasiswa mereka ditarik, ataupun mereka takkan dapat beasiswa untuk tahun yang seterusnya. Dan itu akan menjadi satu motivasi yang cukup kuat untuk kita lebih fokus pada akademik kita supaya kita tak gagal. Bagi pelajar medik yang belum ada beasiswa, mereka akan struggle untuk dapatkan beasiswa, dapat usaha terbaik supaya mereka boleh dapat beasiswa. Begitu juga kita mungkin atau satu pengajian Islam, apabila kita gagal, apa pandangan masyarakat pada kita? Baru-baru ni timbul isu berkaitan dengan mahasiswa Azhari dikatakan sebagai tak pandai dia cakap bahasa Arab. Betul eh? Tahu tak nak ngaku? Okey, jadi macam mana kita nak membuktikan bahawa mahasiswa Azhari benar-benar hebat bahasa Arab? Sekarang ni masyarakat pandang kita, bila kita tak lulus, masyarakat akan pandang kita sebagai tak pandai. Sedangkan mungkin masalah yang berlaku bukan masalah pada kita punya pendidikan, tapi sebenarnya pada sistem di Azhar itu sendiri mungkin. Jadi macam mana kita nak mensucikan toman-toman tersebut? So secara automatiknya itu akan jadi satu sistem punishment. Jika kita gagal, orang akan cakap kita tak pandai. Jika kita gagal, orang akan cakap kita bodoh dan sebagainya. Jadi sebab itulah satu sistem punishment yang akan merangsang diri kita untuk lebih fokus pada lebih excel dalam kita punya pelajaran. Okey, dan yang kedua kita kena ingat berkaitan dengan harapan keluarga kita pada diri kita sendirilah. Okey, bagaimana mungkin sahabat ada anak pertama kan. Jadi dia anak sulung ni biasanya mak bapak akan mengharap lebih sikit. Sebab anak sulung ni lah yang akan pertama kali bila orang pada tua, anak sulung ni lah yang akan mengambil alih peranan sebagai ketua keluarga. Adapun ada sebahagian keluarga family contohnya dia seorang saja yang belajar agama. Jadi family yang lain semua berharap kalau ada masalah agama dia akan tanya pada seorang ni lah. Jadi apabila kita tak pandai dalam kita menuntut ilmu, tak bersungguh-sungguh, maka apa akan jadi? Harapan keluarga semua akan hancur bagi kita. Dan ini satu benda yang memang menyedihkan lah. Bila mak kita cakap kita, alamak, alang, asal gagal lah. Itu contohnya lah. Malah yang itu mak biasanya dia akan cakap secara maknawi sikit. Sebab mak dia kena kasih sayang sikit. Okey, so macam tu lah. Kita kena ingat lah pada harapan keluarga, harapan masyarakat pada kita, harapan agama sendiri pada kita. Dan sekali kita sebagai tambahan mungkin kita fikirkan balik bagaimana sekiranya aku gagal, adakah peluang kerjaan aku cerah atau makin sempit. So, untuk kita lebih memotivasikan diri kita ke arah mencapai kecemerlangan.
Dan akhirnya sekali ada beberapa poin yang perlu kita ambil iktimam. Pertama sekali, memang kita dengar ceramah malam ni, tapi kalau kita sekadar berjalan ceramah, balik rumah minum susu tidur, pakai tulisan jahit, itu tak jadi apa? Betul? Jadi malam ini jadikan sebagai satu batu loncatan supaya kita boleh membina satu diri kita yang lebih baik pada hari esok dan seterusnya, untuk kita mulakan satu noktah baru dalam kehidupan. Orang kata sebagai revolusi. Kan bagaimana revolusi India. Jadi jadikan malam ini sebagai satu noktah untuk kita memulakan satu revolusi yang baru dalam diri kita, daripada kita tak baca kita, daripada kita buka kita, daripada kita sekadar duduk pagi petang tidur pada buka kita dan sebagainya, bermuhadharah dan sebagainya, untuk kita jadi supaya kita jadi satu insan yang lebih berguna kepada agama kita. Dan yang kedua, kita kena cepatkan pembelajaran ini. Bagaimana sebut tadi, lagi lama masa yang kita gunakan untuk belajar, dia akan lebih bermanfaat pada memudahkan ingatan kita. Jadi lagi cepat kita mula belajar satu benda, lagi elok sebenarnya. Bila kita cepat belajar, kita mula malam ni, adalah lebih baik daripada kita mula seminggu akan datang. Sebab apa? Sebab bila lagi cepat kita mula, lagi banyak kita dapat ingat. Logik kan? Kalau tak benda biasa tu. Okey, dan juga yang ketiga, berkaitan dengan sensitization tadi. Kita jangan lupa bahawa apa-apa yang kita belajar sekalipun, kita kena sumbangkan balik kepada agama kita. Macam mana? Sahabat-sahabat pernah selalu belajar berkaitan dengan safa mar'ah, betul? Macam mana hukum kaitan perempuan tak dibenarkan atau tidak bergembala ke tempat jauh. Okey, sekarang ni macam mana kita nak aplikasikan hukum yang kita belajar dalam kitab Torah kepada satu bentuk etika dan peraturan yang kita akan gunakan sebagai dalam kehidupan seharian dengan masyarakat. Inilah yang selalu Pemerang tekankan, macam mana kita nak menghasilkan daripada ilmu-ilmu kita belajar melalui Torah pada satu benda yang kita praktikan dalam kehidupan seharian melalui etika, melalui peraturan dan sebagainya. Ini benda yang selalu kita terlupa. Kita selalu ingat Torah, kita selalu belajar dengan buku, tapi kita lupa bagaimana untuk mengaplikasikan apa yang kita belajar dalam kehidupan seharian. Sebab itulah pelajar-pelajar perubatan, habis mereka belajar 6 tahun dalam ilmu perubatan, 2 tahun lagi mereka perlukan 2 tahun dalam masa untuk praktikal. Masa untuk belajar dengan doktor lama macam mana nak mengaplikasikan apa yang dia belajar selama 6 tahun dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan sebagai seorang doktor. Sebab itulah pelajar-pelajar perubatan, bila mereka belajar, mereka akan belajar tentang amali. Dan pelajar agama juga perlu belajar amali melalui kehidupan seharian. Bagaimana untuk mentakfir sebuah persatuan, bagaimana untuk mengetikakan suatu ilmu yang kita dapat melalui Torah dan sebagainya. Dan sahabat-sahabat, kalau sahabat tak mahir benda ni, secara jujurnya nanti kita akan menghadapi masalah, terutamanya bila kita berhadapan dengan masyarakat non-Muslim di Malaysia. Macam mana non-Muslim dia bersoal pada kita, kenapa perempuan kena ambil separuh je harta daripada warisan? Kenapa lelaki kata apa, kita jawab. Kemudian bila mereka tanya, apa asal pula aku nak ikut agama Islam, sedangkan aku ni orang bukan Islam, kenapa aku nak kena ikut umat Islam, jangan minum arak sebagainya? Apa kita nak jawab? Okey, ini satu benda yang nanti kan soalan ni kesalahan fikir, bagaimana untuk kita aplikasikan apa yang kita belajar dalam Torah, bagi belajar perubatan, apa yang kita belajar dalam ilmu-ilmu psikologi dan sebagainya ke arah membangunkan agama kita. Okey, dan akhir sekali mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ilmu yang kita ada dan memanfaatkan kita dengan ilmu tersebut dan menjadikan kita orang yang bermanfaat pada umat sunni. Dan insya-Allah sama-sama kita berusaha dengan pertama sekali cemerlang ke arah ilmu yang kedua, kita kena bersama dengan persatuan dan sebagainya ke arah pembinaan sistem kehidupan yang lebih Islami. Dan sekian saja, semoga berjaya dalam peperiksaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Dr. Yazid for his informative talk. I hope that this word has given us all some lessons. Dear brothers and sisters, now let us hear what Ustaz Muhammad Wadati has prepared for us tonight.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, jawab. Artinya ya Rabbana stajib doa. Oke, itu sunnah ya. Amin setelah surat Al-Fatihah. Sekarang saya mau bertanya, mungkin sebelumnya merasa kurang pantas ya di sini. Kurang pantas karena mungkin ada yang lebih pantas untuk berbicara di depan. Terus saya nggak bisa berbicara secepat Ustaz tadi. Ya, saya juga nggak yakin kalau seumpama nanti saya berbicara terus dengan bahasa Indonesia, ya semoga saja pemahamannya masuk. Oke, pertanyaan pertama saya adalah mahia a'dhamu suwar fil Qur'an. Jadi saya baca loh. Mahia a'dhamu suwar fil Qur'an. Al-Fatihah. Siapa yang tahu fadlu hadis suwar? Dalam zikir sabah wa masa surat kita selalu baca surat ini. Dalam salat surat apa yang wajib? La taqabbalu salatul fardhi illa bi Fatihatil kitab. Bahwa yakni suratul Fatihah. Oke. Kenapa saya pakai mukadimah suratul Fatihah? Karena di sini poin-poin yang akan saya sampaikan adalah poin-poin dalam suratul Fatihah. Ada 7 poin. Surat Fatihah juga disebut surat apa saja? Ummul Kitab, Sabul Masani. Karena itu memang ayatnya ada 7 walaupun istilah Bismillah termasuk ayat. 7 ayat ini yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu makna Bismillahirrahmanirrahim? The name, the most first, Bismillahirrahmanirrahim. Selain mempunyai makna yang dalam, artinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap amal kita setiap hari, apa yang kita rasakan? Tenang. Selalu merasa Allah Rabbik kan?